bekal kalau dah habis. Okay, sehinggalah satu hari, ini bukan ru'yah salihah, tapi ni realiti, ni live berlaku. Nabi duduk satu pagi tersebut, satu malam, datanglah malaikat Jibril alaihissalam menghampiri Nabi SAW dan peluk Nabi secara kuat. Ini Nabi, ni realiti, ni bukan live, ni bukan mimpi lagi dah. Ini betul. Nabi dipeluk kuat-kuat. Okey. Sehinggalah Nabi SAW disuruh untuk kali yang pertama, bacalah. Iqra. Baca. Okey. Kemudian Nabi balas kepada Jibril AS. Nabi pun tak tahu tu Jibril. Ini disebut kepada Nabi SAW, ma ana biqari'in. Tak tahu baca. Tak tahu baca. Kemudian Nabi SAW bagi hakikat semasa diceritakan kepada Khadijah, macam mana cara dia peluk tu. Okey, maka Nabi ceritakan, malaikat ataupun seseorang tu dia tarik aku. Tu. Bila tarik serapat-rapatnya dan dia peluk seerat-erat. Ini metodologi yang diajar oleh beberapa orang guru Quran untuk pengajaran dan pentarbiahan budak yang baru nak mengenai Quran. Mesti ada first touch kepada sentuhan. Sebab apa? Bila touch anggota apa semua, dia akan ada rasa kebersamaan. So guru ni, sebab tu kita tengok, bila kita tengok mengaji Quran mana-mana sekolah, madrasah, guru ni duduk rapat tau. Lepas tu dia akan cuba pegang belakang. Anak tu pun, budak tu goyang, dia ingat. Tambah sekarang ni dia tambah lebih sikit lah. Kalau budak sangkut ke, pump belakang lagi. Kalau zaman Nabi dulu dia peluk. Kalau hari ni semua cikgu main peluk budak, dia kanjai. Ada yang peluk kuat, ada yang peluk slow. Tapi hakikatnya memang ada sentuhan. Sentuhan tu memang ada. Sebab tu Nabi SAW diceritakan bagaimana dia kena peluk kuat, erat-erat. Kemudian aku rasa payah nak bernafas. Kemudian dia lepaskan aku. Bukan peluk sampai sudah. Kemudian lepaslah Nabi Jibril lepaskan aku balik. Lepaskan aku, pelukkan aku tu. Kemudian dia minta aku, Iqra, baca lagi. Baca lagi. Kemudian aku pun jawab, aku tak erti baca. Kemudian sehinggalah Nabi ditarik dan dipeluk lagi secara kuat-kuat. Sampai habis tenaga aku. Itu kata Nabi SAW. Riwayat daripada Sayyidina Aisyah. Habis tenaga aku. Sehingga aku pun saat dilepaskan aku, maka dia kata lagi, bacalah. Aku pun jawab tak erti baca. Untuk kali ketiga, dia peluk aku sekuat-kuatnya. Dan pada ketika itulah dia ajarkan kepada aku untuk dia baca. Maka lepas kali ketiga dia peluk aku, barulah, ini saya ringkaskan dia ajarkan aku, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dibacakan ayat tu. Maka dibacakan ayat tersebut, Nabi SAW lari. Lepas pada dibaca dan diperdengarkan ayat tersebut, Nabi lari dengan keadaan yang menggeletar, takut. Sebab suasana tu tak pernah berlaku pada Nabi SAW. Larinya Nabi SAW balik sebab ketakutan jumpanya Khadijah bintu Khuwailid. Dan mintalah kepada Sayyidina Khadijah selimutkan. Itu cerita selimut tu. Kan? Okay. Minta selimut. Zammiluni. Selimutkan aku sampailah aku ni hilang getah. Okay. Nabi pun bercerita kepada Khadijah. Cerita apa? Apa yang berlaku dia satu demi satu. Sehingga kata Nabi SAW, pada saat itu aku rasa cemas yang amat-amat pada diri aku. Cemas. Kat sini nak ajar satu benda. Nabi pun adalah seorang manusia yang biasa, dalam keadaan darurat dan tertentu yang tak pernah biasa dilalui. Betul, hari ini kalau kita letak ketinggian Nabi SAW, Sayyidul Mustafa, pemimpin manusia tertinggi, tapi kita kena faham bahawa Nabi pun ada sifat basyariah manusia. Nabi juga ada terpegantungan dengan seorang isteri yang perlu sangat waktu diperlukan. Betul, hari ini perempuan kena ada cerminan seperti Khadijah bintu Khuwailid. Laki balik koja pressure itu, laki balik sakit kepala, laki balik ini jauh tengok dari jauh, dah kenapa ni? Langsung tak ditanya kenapa itu, kenapa ini, bagi
motivate. Kalau seorang yang baik, dia kena ambil teladan seperti Sayyidina Khadijah. Maka Khadijah tengok keluar perkataan. Khadijah sebut, sama sekali tidak, wallahi. La wallahi, sama sekali tidak. Apa yang kamu ceritakan pada kami ni, kata Khadijah, Allah Subhanahu Wa Taala takkan pernah bagi kehinaan kepada kamu. Ini motivate seorang isteri kepada Nabi SAW. Kamu ni tadi orang yang suka menyambung silaturahim. Kamu sendiri adalah orang yang suka menanggung kesusahan orang. Kamu sendiri antara suka mengusahakan apa orang perlu kamu usahakan. Kamu seorang yang suka menghormati tetamu. Kamu orang yang suka bantu orang dalam keadaan derita. Disebut satu-satu tentang kebaikan laki ataupun seorang suami. Kamu ini, kamu itu, kamu ini. Mana mungkin Allah Subhanahu Wa Taala nak beri tekanan kepada kamu dengan kebaikan-kebaikan yang kamu dah usahakan. Kemudian antara masyhur juga, tak ada diceritakan dalam ni, Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid pergi jumpa bapa saudaranya. Siapa dia? Warqah bin Naufal. Warqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Okey. Warqah bin Naufal ni sendiri anak saudara kepada Khadijah. Okey. Ada yang sebut pak saudara dia, tak apa. Itu kepelbagaian latar belakang yang ada. Yang pasti Warqah bin Naufal ini adalah seorang kita pernah dengar sejarahnya ahli kitab kan. Tapi beliau adalah orang yang berbangsa Nasrani. Orang Nasrani yang hidup di zaman jahiliyah. Okey. Pure Yahudi dan Nasrani agama pure. Okey, pure ahli kitab. Yang Warqah bin Naufal ni adalah seorang yang menulis bahasa, dia seorang rujukan ahli kitab yang menulis bahasa Ibrani ketika itu. Seorang dia bukan orang biasa, memang rujukan penulis kitab-kitab terdahulu, dia panggil kitab-kitab suci yang terdahulu. Dan lebih-lebih lagi watak Warqah bin Naufal ni kena faham, dia seorang yang buta, seorang yang mata buta. So bukan orang-orang biasa. Kan? Beliau juga adalah seorang yang buta mata dia. Maka Khadijah beritahu pada Warqah, ya Warqah, apa yang berlaku kepada suamiku ini? Tolong dengar cerita apa yang berlaku, hakikat yang berlaku pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa pandangan kamu wahai Warqah apabila diceritakan satu demi satu diceritakan. Maka Nabi pun macam biasalah, Nabi cerita macam mana diceritakan kepada Sayyidatina Khadijah satu-satu kepada Warqah bin Naufal. Maka dalam kitab suci disebut peristiwa yang berlaku pada Nabi ni dah ada disebut. Khususnya kitab Injil. Dalam kitab Injil kata Warqah bin Naufal, yang berlaku pada kamu tu namanya namus. Hadza namus. Inilah Jibril. Dia cerita kepada Nabi. Ini namus. Dalam kitab suci disebut dengan namus. Yang namus ini pernah diutuskan Allah kepada Musa AS terdahulu. Dia cerita sejarah. Ini Jibril ni pernah diutus kepada Musa AS. Dan kamu kena faham, rentetan daripada peristiwa Jibril bertemu dengan para rasul terdahulu, ada satu tabiat yang bakal kamu, ada satu kedudukan yang bakal kamu tempuh, iaitu mudah-mudahan kata Warqah, masa tu kalau aku hidup lagi, aku akan memastikan, aku akan tengok diri kamu ni akan diusir oleh masyarakat kamu. Dia cerita begitu. Seperti mana tekanan yang dibuat oleh Nabi Musa AS, yang dibuat oleh masyarakat Nabi Musa AS atau umat Nabi Musa AS. Nabi tanya pada Warqah, pasal apa dia nak ngusing aku? Pasal apa mereka nak ngalau aku? Warqah jelaskan kepada Nabi SAW. Sebab setiap apa yang bawa kebenaran macam kamu ni, yang disampaikan kepada kamu ni adalah wahyu. Yang tugas para rasul perlu wajib sampaikan wahyu ni. Ni baru satu. Perlu untuk disampaikan wahyu ni. Dan setiap kebenaran hidayah yang dibawa melalui wahyu ni pasti akan dimusuhi oleh orang. Itu dia. Jadi kamu pada ketika itu, kalaulah ini kata Warqah, aku masih hidup masa tu, aku antara orang yang membela kamu. Kalau aku hidup masa zaman tu. Okey, masa tu Nabi usia berapa? 40 tahun. Awal 40.
Tapi Warqah bin Naufal pada itu sangat tua dah. Maka Warqah pun beritahu, kalau aku hidup, aku antara pembela kamu. Kerana sudah jelas apa yang berlaku pada kamu yang diceritakan ini sudah berlaku pada kelaziman para nabi akhir zaman yang disebut dalam kitab-kitab Injil. Dalam kitab Injil. Dan takdir Allah Ta'ala, Warqah lepas peristiwa tadi itu meninggal. Warqah bin Naufal lepas peristiwa tadi itu meninggallah. Dia tak sempat untuk bersama dengan syariat Nabi SAW. Maka persoalan yang berlaku, Waraqah ikut siapa? Waraqah ikut siapa? Waraqah mengikut syariat terdahulu. Sedang sebelum turun ayat Iqra, tak ada satu syariat pun dalam bentuk perbuatan fiqh, tak ada berlaku. Apa yang dilaksanakan oleh orang-orang terdahulu mengikut syariat tinggalan para rasul terdahulu. Contoh apa yang disyariatkan Nabi Isa AS, itu yang disebut oleh Warqah bin Naufal. Lepas tu Warqah bin Naufal kata, sekarang dah terang, ini syariat, pemula syariat kepada Muhammad, aku akan ikut. Namun Allah dah tarik dulu nyawa Warqah bin Naufal, maka tak dapatlah untuk bersama dengan Nabi SAW. Maka bila dia explain, maka jelas bahawa pada ketika itu menunjukkan bahawa jelas Rasul ini adalah orang yang memulakan mendapatkan wahyu yang pertama dan diminta bersedia demi persediaan. Lepas itulah berlaku Nabi SAW terang, rupanya syariat. Lepas itu syariat. Kemudian berlakulah peristiwa rentetan. Saya ringkas kan, tak cerita di sini. Sebelum kita ambil pengajaran 1-2, kemudian kita berakhir. Kemudian Nabi lepas beberapa ketika peristiwa tadi, Nabi tetap pergi ke Gua Hira. Berlakulah penurunan ayat-ayat yang berikutnya. 3-4 ayat berikutnya lah dalam tempoh 5 bulan atau 6 bulan. Ayat kedua tu ayat apa? Ayat pertama turun berhubung dengan ayat Iqra. Kemudian turun ayat Suratul Qalam yang memperkukuhkan ayat tema pendidikan tadi tu. Ayat tentang hakikat ketuhanan. Iqra, bacalah olehmu dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Ayat tentang ketuhanan. Tapi ketuhanan yang bersulamkan pendidikan, informasi, maklumat, isu tauhid. Kemudian disokong dengan ayat yang kedua, Nun wal qalami wa ma yasturun. Kalau tadi Iqra tu satu agenda dalam pendidikan, iaitu membaca. Yang kedua ni qalam, pen, dan penulisan kepada pen yang terhasil. Demi pena, wal qalami wa ma yasturun, apa yang ditulis dengan pena yang ada. Maka sebab tu ayat ini berhubung kuat antara nak mengaji, nak menuntut ilmu ni, agenda utama dia ada benda yang nak dibaca. Yang kedua ada pen, ada tulisan, ada apa. Sebab tu dulu tutup guru kita tekan dalam masalah awal buat pengajaran, pembelajaran. Sebab apa dia penting kan. Sekarang ni tuan-tuan tak adalah proper sangat. Nanti pakat perisau pen mandang. Sekarang ni sebenarnya jadi Imam Syafi'i je dah. Semua dah ingat dah, ulang balik aja. Ni awal-awal belajar. Anak-anak kita tekan soal itu, kerana itu adalah senjata dalam pembelajaran. Nabi asasnya itu. Ayat yang kedua turun. Ayat yang ketiga kemudian turun pula dalam suratul Muzammil. Itu yang ketiga turun. Kita kata, ayat Muzammil kan salah satu kisah daripada Nabi selimut tu. Ya betul. Tapi syahid pada bukan ya ayyuhal muzammil tu, tapi selepas itu ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Nisfahu sampai ayat ujung tu kan. Iaitu ayat yang ketiga turun bertemakan tentang bangun malam. Lepas dah tahu tentang Tuhan, Tuhan bagi kuasa, Tuhan bagi itu dia ni, maka perlu ada keterikatan manusia untuk antaranya buat syariat. Bermula pada situlah Nabi sentiasa bangun pada waktu malam. Bukan bertahanus pun di Gua Hira atau di mana-mana, tapi Nabi bermulanya episod bangun malam. Yang hari ini disebut dengan Qiyamul Lail lah. Dan dalam suratul Muzammil itu diceritakan bagaimana standard Qiyamul Lail yang Nabi buat. Biasanya apa? Nabi solat atau Nabi baca Quran. Bila waktunya, maka para ulama fiqh membahagikan qiyam itu kepada 3 waktu. Waktu yang paling awal dia panggil muwassa', waktu yang paling luas mengerjakan Qiyamul Lail adalah bermula solat Isyak. Masuk je Isyak pukul 8.22 dan kita dah sembahyang Isyak. Selepas pada itu ibadat yang dikerjakan, contohnya witir 2 rakaat, Quran baca lepas tu, itu qiyam tu. Qiyam pada awal waktu, permulaan qiyam. Lepas tu di sisi Al-Imam Abu Hanifah, lepas Isyak dia makan buat 2 rakaat.
witir atau apa-apa. Sebab apa? Nabi sepanjang hidupnya tak pernah tinggal witir. Jadi witir dikerjakan selepas solat Isyak. Sebab tu di sisi Imam Abu Hanifah, pemegang mazhab Hanafi, daripada lepas mayang tu mereka akan buat 2 rakaat witir. Kerana witir bagi mereka wajib. Witir bagi mereka wajib. Tapi tak semua orang kata witir tak jadi 2 lah, mesti jadi 3. Ya, tengah malam dia berbangun satu lagi. Menyempurnakan satu lagi. Sebab apa? Permulaan awal-awal tu 2 rakaat awal, kemudian pernah 1 rakaat menyusul yang ketiga, baru nama witir. Kita tidak, di sisi mazhab Syafi'i kita sunat saja. Itu yang paling awal, bermula selepas Isyak. Isyak siapa? Isyak kita, bukan Isyak orang masjid. Ini kita kadang tu Isyak kita tak lagi. Yang dah Isyaknya orang masjid. Kita pasal bantainya tidur. Pukul 12 baru nak sembahyang Isyak atau makan kenduri sebagainya. Jadi masa tu tak boleh kita buat lagi qiyam sebab kita tak sempurna Isyak lagi. Isyak tu Isyak kita. Bukan Isyak orang. Macam tarawih, macam orang sembahyang tarawih kan. Oh lah, bantainya makan banyak buka puasa. Lepas buka puasa tu tidur. Oh Allah, baru pasal nak pergi ke masjid. Masa tu orang dah rakaat ke-15 dah. Sembahyang 20. Dia pun datang. Datang pula bukan nak sembahyang Isyak, sembahyang tarawih. Dia datang sembahyang tarawih. Lepas tu ikut dengan main witir sebagai. Masalah di situ. Kerana yang pasti dia tadi tu tarawih tu salah satu daripada qiyamul lail. Jadi orang lain, kerana kita tu tak buat Isyak lagi, kita kena sembahyang Isyak dulu. Atau macam mana Ustaz? Kamu sembahyang Isyak? Sembahyang lah, ikut je lah dia yang sembahyang tarawih tu. Kita sembahyang Isyak dulu 4 rakaat. Lepas habis masa tu dah rakaat ke-19, 20. Itulah tarawih kita. Itulah tarawih kita. Kalau tidak, kita tak digelar sebagai orang yang melaksanakan tarawih. Sebab kita tak buat Isyak ni. Sebab apa? Saya nak bagi waktu. Faham kita bahawa permulaan waktu qiyam adalah selepas solat Isyak. Isyak kita. Baik, Ustaz. Kemudian waktu ikhtiar, pilihan. Nak buat masa bila? Maka diletak nisfahu, pertengahan malam. Nisfahu disebut dalam surah Muzammil. So kalau pukul 6 tu subuh, so dalam pukul 12 dan ke atas dia panggil pertengahan malam, dia panggil waktu ikhtiar. Waktu jaga kencing tengah malam apa semua, okey tu buatlah. Dalam Bukhari bagi kaedah. Apa seringan-ringan qiyam? Dalam Bukhari. Pertama sekali, bangun-bangun saja ucapkan istighfar. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal qayyum. Tak buat apa pun, bangun celik je. Astaghfirullahalazim. Itu amalan nombor 1. Amalan kedua, bangun dengan ambil wudu. Oh, keras sikit dah, nampak susah sikit dah. Okey. Yang ketiga, 2 rakaat. Yang keempat, baca Quran. Ini ada tuntutan. Cantik, gabung semua. Itu pemilihan. Okay, itu kaedah orang panggil. Jadi habislah 2 waktu ikhtiar. Waktu yang paling baik. Dia panggil waktu afdal, iaitu 2/3 malam. 2/3 malam. So kiraan kita kalau pukul 6 kita subuh, dalam pukul 4 lebih lah, 4 lebih. Itu dipanggil waktu afdal. Okey. Jadi itu antara keluasan fiqh yang diberikan guide. Dan sebab apa Nabi dapat benda ni? Bertepatan dengan ayat yang ketiga diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, selesai ayat ketiga. Ayat yang keempat yang diturun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Itu ayat yang keempat. Itu berhubung dengan wahai orang yang muslimun berkerubung, bangun beri peringatan dan takbir. Jayakan, besarkan Allah Subhanahu wa taala, semayang dan sebagainya. Maka berarti di sini yang keempat baru mula episod Nabi berdakwah secara terang-terangan untuk beri kepada masyarakat. Episod dakwah Nabi mula masa ni, ayat yang keempat diturun, bukan mula ayat Iqra. Ayat Iqra ayat tema pendidikan nak kenal Tuhan dulu. Ayat dakwah iaitu ayat ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ayat yang keempat diturunkan. Begitulah selanjutnya dengan ayat-ayat yang berikut. Jadi akan datang insya-Allah kita akan baca beberapa pelajaran dan pengajaran berdasarkan sejarah yang kita baca sebelum ini 2-3 kali pertemuan, dan lebih nampaklah di mana tuju fakta dan sejarah itu nak dibaca dan diambil dalam hidup kita insya-Allah. Tanda pada muka surat 6 B tu. Nanti kita akan baca banyak sikit berhubung dengan pengajaran yang kita boleh ambil berdasarkan sejarah dan fakta tu. Jadi kerana sirah atau kitab depan kita ni ringkas, jadi saya masukkanlah beberapa fakta-fakta penting yang tuan-tuan pun dah tahu, just kita ulang
supaya di situ ada pedoman yang kita boleh ambil melalui sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi habislah cerita sejarah. Kita masuk pelajaran dan pengajaran akan datang, kita ambil sambung baca banyak sikit. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ada soalan nak tanya? Ya, memang ada. Cuma saya tak ingat lah. Yang saya susun ni petikan daripada Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi dalam kitab dia Hadzal Quran. Dia bagi 4 ayat yang terawal. Itulah yang disepakati oleh ulama qurra, 4 ni. Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudaththir. Kemudian ada lagi lah ayat-ayat yang diturunkan. Saya pun tak ingat, saya tahu 4 awal. Mana boleh dapat? Banyak ada rujukan. Ya? Ya, Jibril sendiri, namus. Jibril yang bagi kepada Nabi SAW, turunkan. Ru'yah tu bukannya peristiwa tu live. Peristiwa berlaku. Permulaan untuk peristiwa turun Quran ni Nabi lalui dengan mimpi dulu. Sehinggalah Nabi duduk dalam Gua Hira untuk bertahanus. Okay. Kemudian apa yang berlaku pada Nabi SAW itu dalam keadaan live, real. Itu yang dikatakan ru'yah solihah tadi tu. Jelas? Itulah riwayat Abi Daud, salah satu binatang yang dicerita dalam hadis, iaitu tikus adalah yang memberi kesan buruk kepada hidup. Maka ditafsirkan oleh ulama seperti Ibn Sirin dan beberapa orang, kena bersedia dalam hidup ni nanti ada tekanan yang didatangkan oleh fasik. Maka tekanan ni kita tak boleh jangka. Jadi dia minta kita bersedialah kalau mimpi-mimpi tu. Antara mimpi yang didatang kepada kita, contoh tikus makan gigi jari lah, makan apa semua, memang diberi perhatian supaya berikhtiarlah kita seboleh yang boleh. Sebab nanti bila berhadapan dengan situasi, berhadapan dengan fasik, orang yang tak baik ni, kita dah bersedia. Itu je lah jalan dia. Tapi tak wajib pun kalau kata saya tak percaya benda ni lah. Saya tak percaya, tak apa. Betul, sebab asas dia jangan jadikan sebagai panduan dan jadi rujukan dalam fatwa. Sehingga orang lain tak mimpi pun kamu hati-hati, tikus. Tapi hari ni tak payah khabar, tak apa, tikus yang bahaya pun. Tak payah khabar orang takut. Saya ada sejarah jiran mati 3 orang anak beranak. Sebab apa? Letaknya apple dalam kabinet dapur. Okay. Lepas tu ada bekas kopak, bekas kokok di tikus. Dia pun 3 beradik kongsi makan. Ambil tu basuh makan. Keluar apa nama buih mulut. 3 beranak habis. Ya rumah. Cerita tikus tu. Rupanya tikus yang disebut dalam hadis Nabi SAW tu, itu signifikan dia. Bahayanya dari situ. Jadi kita sebagai hidup buat pedoman, ambil perhatian supaya berhadapan dengan situasi yang tak baik ni kita bersedia. Itu je lah Ibn Sirin sebut dalam tafsir dia. Allah Alam. Itu saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma 'allimna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.